Ya, Alhamdulillah. Ya. Kita kembali bersama Menerusi Rampai Pagi setelah membawakan ruangan info daerah sebentar tadi. Kini tiba saatnya Mahira untuk kita membawakan segmen Bicara Undang-Undang. Ya, yang akan kita perkatakan berkenaan dengan dibebaskan dengan jaminan di dalam kes jenayah, jenis, hak dan juga tanggungjawab. Namun hari ini seperti yang kita difahamkan oleh narasumber kita, ia lebih menjurus kepada kes-kes sivil, ya, dan nak memperkenalkan Yang Mulia Pengiran Muhammad Khairul Nizam bin Pengiran Haji Muhammad Yassin yang akan juga lebih memperjelaskan berkenaan dengan tajuk yang kita dibawakan untuk harian ini. Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan ini. Ya, Alhamdulillah. Jadi apa khabar tuan pada pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, untuk tajuk harian ini dibebaskan dengan jaminan di dalam kes jenayah. Jadi maksudnya lebih kepada jenayah Ya, betul. sivil. Kes jenayah mahkamah sivil. Ya. Jadi mungkin sebagai mukadimah kita ni memohon penjelasan dan memperjelaskan dulu topik yang kita bawakan ini. Lebih menunjukkan kepada mana sebenarnya. Okey. Sebelum saya menjelaskan sama ada mahkamah boleh menolak permohonan ikat jamin atau dengan jaminan, mungkin kita perlu kembali kepada bulan Mei lepas yang mana Tuan Rakan Perkaran ada hadir kembali dan menerangkan tentang apa yang akan terjadi terhadap suspek setelah ia ditangkap. Dalam penerangan beliau mengatakan yang suspek yang mana polis atau mana badan-badan berkuasa boleh menahan seseorang selama 48 jam dan jika mereka perlu menahan suspek tersebut dengan lebih masa perlu dihadapkan ke mahkamah untuk mohon penerimaan. Ya. Nah, sekarang jika suspek tersebut selepas 48 jam tidak dihadapkan ke mahkamah, apa akan terjadi pada mereka? Ya. Jadi satu, jika suspek tersebut tidak lagi dianggap sebagai seorang suspek, maka polis, saya menggunakan polis saja pasal ini boleh merangkumi badan-badan berkuasa yang lain seperti Immigration dan Custom, tapi untuk kesenangan saya gunakan polis saja. Jadi polis boleh melepaskan suspek tersebut begitu saja. Tetapi jika suspek tersebut jika seorang itu masih lagi dianggap sebagai seorang suspek, maka pelepasannya akanlah dengan ikat jamin. Ini kami gelar jamin polis. Sekarang jika suspek itu telah dihadapkan ke mahkamah dan jika di mahkamah tuduhan telah dibacakan dan pengakuannya telah diambil, maksudnya sama yang kamu dihadapkan tuduhan ini, adakah kamu mengaku bersalah atau tidak? Jika suspek itu defendant, sekarang dia digelar defendant, defendant itu mengaku bersalah, maka hukuman akan dijatuhkan. Dan sekiranya suspek itu tidak mengaku bersalah, maka tarikh bicara akan ditetapkan. Sekarang tarikh bicara tidak akan berlangsung pada esoknya atau minggu depannya, mungkin berbulan ke hadapan. Jadi apa akan terjadi pada suspek atau pada defendant tersebut sementara menunggu tarikh bicara? Jadi dalam ini mahkamah boleh membebaskan suspek tersebut dengan ikat jamin. Nah, di dalam undang-undang Seksyen 349 Kanun Prosedur Jenayah, bagi pembebasan di bawah ikat jamin, mahkamah boleh membebaskan di atas budi bicara mahkamah, atau mahkamah wajib membebaskan defendant tersebut. Tapi kebanyakan majoriti kesalahan undang-undang memang hak untuk membebaskan adalah mengikut kebijaksanaan mahkamah. Jadinya di dalam menentukan sama ada untuk membebaskan atau tidak perlu meneliti beberapa perkara. Perkara-perkara ini telah ditetapkan oleh hakim-hakim atau kes-kes di mahkamah tinggi. Tapi saya bagi satu contoh sajalah untuk ringkasnya. Contohnya, mahkamah akan melihat defendant tersebut. Sekiranya defendant tersebut mempunyai banyak kesalahan lama, sekiranya kesalahan lamanya mencuri saja, banyak kesalahan mencuri, maka mahkamah boleh meneliti dan melihat sekiranya suspek ini dilepaskan
adakah ia mungkin akan melakukan curi lagi. Jadi kalau melihat rekod ini kan, kemungkinan besar ia akan melakukan curi. Jadi mahkamah boleh menolak dia daripada dibebaskan jamin. Itu antara contoh bagaimana mahkamah boleh menolak permohonan ikat jamin tersebut, melihat juga kepada rentetan kes yang lampau. Itu apa dinamakan alibi je tu. Mungkin ada lagi contoh-contoh lain, apa bentuk-bentuk kes yang mungkin saja boleh ditolak oleh mahkamah untuk mendapatkan dari ikat jamin. Kerana yang kita tumpukan pagi ini sebenarnya lebih kepada ikat jamin atau John ya. Bagaimana tuan? Okay. Secara amnya mahkamah rendah mereka tidak semua kes mereka boleh melepaskan ikat jamin. Mereka terikat dengan apa nama ini, sikatan kuasa mahkamah rendah. Tapi mahkamah tinggi mereka boleh membenarkan seorang defendant dilepaskan ikat jamin dengan mana-mana kes, termasuk jika kes itu kes bunuh. Tapi itu agak jarang dan tertaluk kepada sebab-musababnya yang tertentu. Ya, alhamdulillah. Jadi itu kita mengetahui sedikit sebanyak mengenai dengan permohonan ikat jamin. Jadi tuan, bagaimana pula dengan syarat-syarat bagi menjadi seorang penjamin? Mungkin dapat dikongsikan apakah syarat-syaratnya? Terima kasih. Syarat-syarat bagi seorang penjamin ini tidak ditetapkan di dalam undang-undang, tetapi lebih kepada apa yang ditentukan oleh mahkamah itu sendiri. Yang perkara yang pertama, yang paling penting ialah seorang itu adalah warga negara Brunei ber-IC warna kuning. Tetapi jika ia seorang penduduk tetap IC warna merah atau ungu, boleh juga dipertimbangkan. Tetapi yang lebih ditekankan ber-IC warna kuning. Dan nombor 2, ia perlu bekerja. Bekerja atau mempunyai pendapatan sendiri. Dan sekiranya ia bekerja, dia perlu gajinya perlu boleh meliputi 10% daripada jumlah wang bon. Wang bon ni belum saya terangkan tadi. Jadi mahkamah apabila membenarkan seorang itu dilepaskan ikat jamin, antara syarat yang paling penting ialah wang bon atau penjamin. Jadi dalam istilah putihnya cash bail or local sureties. Artinya ia boleh membayar jumlah bon atau dengan penjamin. Jadi contohnya 10,000 atau 2 orang penjamin. Jadi kalau defendant tidak mempunyai 10,000, maka perlu mencari 2 orang penjamin. Jadi penjamin ini perlu berIC kuning, bekerja dan berpendapatan. Dan kalau ia bekerja sendiri, berbisnes sendiri, perlu menunjukkan surat akaun bank sekurang-kurangnya 3 bulan kebelakangan. Jadi kalau ada penjamin ini, insya-Allah boleh. Tapi indah semua kes dibolehkan untuk diikat jamin ataupun tapi mungkin juga Tuan Pengiran, selain daripada ada juga berlaku kes-kes yang bukan hanya bon, tetapi untuk mengikat jamin dengan bon dan 2 orang penjamin. Ada pernah berlaku je tu, dua-dua tu mesti ada juga. Pernah, saya rasa pernah ada, tapi jarang. Biasanya antara. Mungkin kalau kes itu mungkin besar, mungkin perlukan dua-dua. Tapi kebanyakan kes rata-rata antara. Baik, selalunya kalau kita ni mendengar perkataan penjaminan ni kan, mungkin ada sedikit sensitiviti pula bagi orang setiap sebilangan individu. Walaupun orang sebagai guarantor kepada urusan jual beli dan seumpamanya, apatah lagi kalau mendengar sebagai guarantor untuk seorang suspek gitu. Selalunya apa kesan yang dirasakan terhadap penjamin jika yang dijamin ini melanggar syarat-syarat ikat jamin mahkamah? Saya percaya memang sebelum diorang ini dibenarkan diikat jamin, Tuan Pengiran, ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Bagi seorang defendant, ada syarat-syaratnya yang perlu dipatuhi. Yang paling penting
setelah mempunyai penjamin, mesti menghadiri diri ke mahkamah tiap-tiap kali sesi bicara. Dan kadang-kadang ada syarat sampingan, tidak mengganggu saksi pihak pendakwa, mungkin melapor diri kepada pihak berkuasa setiap bulan. Itu bagi defendant. Bagi penjaminnya, ini satu tanggungjawab yang besar. Okay? Penjamin tanggungjawab besar. Penjamin itu mesti memastikan yang defendant tersebut hadir pada mahkamah Perbicaraan. Jadi ia punya responsibility-nya, mesti tanggungjawabnya mestinya kau yang baik hadir ya. Kira macam menjaga situ kira menjaga. Sebab kalau sekiranya defendant itu ingkar akan syarat-syarat ini, sekiranya ia hendak hadir mahkamah atau ia lari, atau yang paling buruk kalau ia lari mahkamah boleh memanggil penjamin ke mahkamah dan mengambil tindakan. Kan mengambil tindakan, tapi meminta penjamin itu menunjuk sebab. Dia menunjuk sebab kenapa penjamin itu tidak membayar jumlah bond. Jadi tadi bond 10,000 atau ada penjamin kan. Jadinya tanggungjawab orang, ia 2 orang, 5,000 orang. Jadi dua-dua akan dipanggil. Jadi kalau mahkamah tidak berpuas hati terhadap alasan yang diberikan, maka mahkamah boleh memerintahkan kedua ini membayar 5,000 seorang untuk mengganti bond 10,000 individu defendant tersebut. Sebab itu berat tanggungjawabnya ni. Kan senang. Okey. Tani mendengar pun macam berat. Rasa beban itu sebagai seorang penjamin. Apatah lagi jika menjamin suspek dalam mana-mana kesalahan jenayah. Mungkin dari Maya sendiri ada soalan. Itu adalah merupakan kesan daripada terhadap penjamin. Jika yang jamin melanggar syarat ikat jamin mahkamah. Jadi kalau sekiranya penjamin yang ingin menarik diri daripada menjadi penjamin, mungkin ada persoalannya, bolehkah mereka ini menarik diri penjamin tersebut? Berita baik untuk penjamin, bawah Seksyen 352 Kanun Prosedur Jenayah ada menerangkan yang penjamin boleh menarik diri pada bila-bila masa. Jadi penjamin perlu menghadapkan diri ke mahkamah dan beritahu mahkamah yang saya tidak mau menjamin ke dia lagi. Mesti dia tunjuk sebab lah. Tidak perlu mengutarakan sebabnya. Soalnya ini hak penjamin untuk menarik diri. Menarik diri. Jadi apabila jadinya penjamin dan defendant perlu hadir ke mahkamah dan penjamin perlu beritahu di hadapan mahkamah yang saya tidak mau menjamin diri. Kenapa defendant perlu hadir ke mahkamah? Ia perlu hadir ke mahkamah kerana ia perlu mencari penjamin baru. Kerana jika defendant tersebut tidak memperolehi penjamin terbaru, maka ia sendirinya akan diriman. Ditahan lagi sehingga ia memperolehi penjamin terbaru. Jadi maksudnya di sini penjamin tersebut boleh saja menghadapkan permohonan untuk membatalkan atau sebab dirinya sebagai penjamin itu pada bila-bila masa sebelum tarikh perbicaraan. Semasa menjamin rasanya okey, tapi setelah tu rasa berubah hati, mungkin rasanya barat kali kan. Jadi dia boleh ke mahkamah naik diri. Tapi selalunya kalau di negara kita ni, Tuan Pengiran, maafkan kita lah, mungkin berkongsi dari pengalaman dan pengendalian kes-kes yang sedia ada. Kelazimannya untuk kes-kes yang memerlukan penjamin, ini bagi kes-kes macam mana? Lebih berat, kes-kes lebih berat ke ataupun macam mana? Okey. Ya, memerlukan penjamin ini sebenarnya semua kes yang dibebaskan di mahkamah perlu penjamin atau jaminan wang. Mahkamah tidak akan membenarkan seorang itu dilepas ikat jamin tanpa ada jaminan penjamin atau jaminan wang ini. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi bercerita mengenai dengan permohonan ikat jaminan ini, biasanya untuk sebelum waktu perbicaraan, mungkin ada berapa anggaran masa yang biasanya tempoh bagi mereka ni sewaktu melakukan perbicaraan? Ditetapkan untuk perbicaraan.
di dalam menetapkan perbicaraan ada 3 penjuru. Okey, satu mahkamah, satu pihak pendakwa, dan satu jika seorang itu mempunyai peguam bela. Di dalam menetapkan tarikh bicara, ketiga-tiga penjuru ini perlu ada tarikh yang bersesuaian, yang mana mereka boleh meneruskan perbicaraan tersebut, kerana mahkamah mungkin ada tarikhnya yang penuh, pihak pendakwa penuh. Jadi apabila menetapkan tarikh bicara akan melihat diary, bulan 8 boleh, pendakwa dah dapat. Tapi pihak pembela boleh. Sekali bulan 9 pihak pembela dia boleh, pihak pendakwa boleh. Jadi bulan 10 mahkamah dia boleh. Jadi macam tu, jadi bulan 11 330 baru ditetapkan. Jadi bernasib baiklah tu kalau ada satu-satu kes dalam masa sebulan sudah ada perbicaraan. Tapi agak jarang. Macam Tani fahamlah rutinitas. Orang penjadualan itu bukannya mudah juga untuk diaturkan. Ya, betul. Jadi 3 pihak ini perlu selarilah untuk masa kosong. Di samping itu waktu yang ada tu saya percaya diambil peluang untuk mencari bahan bukti dan seumpamanya barangkali itu. Ya. Kalau bagi pihak pendakwa biasanya bukti itu sudah mencukupi apabila diorang mendakwa. Tapi jadi yang masa itu yang lebih memerlukan masa itu mungkin bagi pihak pembelaan untuk menyediakan pembelaan mereka. Pembelaan orang kesempatan untuk barangkali meringankan hukuman mungkin saja. Maksudnya di sini indah sekali kes-kes ini terus dibawa ke mahkamah. Betul. Sebenarnya perlu ada bukti kukuh di sana penetapan orang ini dibawa kes satu untuk perbicaraan di mahkamah ni Tuan Pengiran. Oh, faham. Ya, alhamdulillah. Jadi nampaknya mungkin kalau daripada Tuan Pengiran sendiri daripada perbincangan kita ini mungkin secara kesimpulan daripada apa yang telah kita kongsikan tadi. Okey, secara amnya tentang dibebaskan kad jamin. Secara amnya memang tidak defendant dibolehkan dibebaskan kad jamin, tetapi tertaluk kepada persetujuan mahkamah atau kebenaran mahkamah, dan jika diberikan kebenaran tersebut perlu mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan. Seperti saya cakap tadi, perlu memerlukan jaminan wang atau penjamin. Dan seterusnya setelah dilepaskan mesti mematuhi syarat melaporkan diri, tidak mengganggu atau berjumpa dengan saksi-saksi pihak pendakwa dan sebagainya lah. Tetapi syarat yang 3 ni yang selalunya yang paling utama. Ya, alhamdulillah ya. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Pengiran Muhammad Khairul Nizam bin Pengiran Haji Muhammad Yassin merupakan peguam sivil, telah berkongsi sama mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini di dalam segmen bicara undang-undang, iaitu dibebaskan dengan jaminan di dalam kes jenayah iaitu jenis, hak dan juga tanggungjawab. Jadi kita lebih berfokuskan kepada kes-kes sivil iaitu pengikat jamin. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Pengiran kerana bersama kami dalam segmen bicara undang-undang untuk edisinya minggu ini. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.